Salam bahagia. Kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV, dan hari ini juga kita memilih satu lagi topik yang saya kira cukup penting sebenarnya untuk kita war-warkan kepada anda yang sedang bersama kami ketika ini, terutamanya dalam usaha kita untuk cuba menghilangkan ataupun menghapuskan sama sekali COVID-19 yang melanda negara ketika ini. Dan topik yang kita pilih hari ini ialah tabung COVID-19, dan tetamu yang cukup istimewa sudah pun berada bersama saya di studio ruang bicara ini. Jadi kita ingin mengucapkan terima kasih dan juga selamat datang kepada yang berbahagia Encik Muhammad Azhan Muhammad Amir, iaitu Timbalan Ketua Pengarah Pasca Bencana Agensi Pengurusan Bencana Negara ataupun NADMA. Jadi Encik Muhammad, saya nak panggil Muhammad atau panggil Azhan? Azhan. Okey. Jadi terima kasih banyak-banyak Azhan kerana sudi bersama dengan kami. Terima kasih, Tuan. Ini pertama kali ya? Pertama kali datang ke Bernama TV. Okey. Terima kasih banyak-banyak. Dan kepada anda juga, seperti biasalah, ini merupakan satu topik yang mungkin akan mendapat perhatian anda yang sedang bersama kami ketika ini. Jadi sekiranya anda juga ada persoalan-persoalan yang mungkin ingin anda tanya ataupun apa saja yang ingin anda kongsikan bersama dengan tetamu saya berkaitan dengan topik ini, jangan lupa dua talian telah pun kami sediakan kepada anda di 0320594624 dan juga 0320594625. Dan jangan lupa, seperti biasalah, anda juga sebenarnya boleh mengikuti kami secara live di FB @Bernama TV. Baiklah, ini satu persoalan yang menarik sebenarnya. Azhan ya. Bila kita bercakap tentang Agensi Pengurusan Bencana Negara ataupun NADMA, mungkin ramai juga yang ingin mengetahui ialah secara ringkasnya apa sebenarnya fungsi dan peranan yang dimainkan oleh NADMA sebenarnya, Tuan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik Sarkawi. Ya. Terima kasih kepada Bernama TV yang telah memberi ruang dan peluang kepada saya daripada Agensi Pengurusan Bencana Negara ataupun singkatannya NADMA, Ya. Jabatan Perdana Menteri, untuk hadir dalam sesi ruang bicara pada malam ini. NADMA ini adalah satu agensi baru. Secara rasminya ditubuhkan pada 1 Oktober 2015 yang lalu. Ya. Ia susulan daripada keputusan Jemaah Menteri pada waktu itu yang telah bersidang pada bulan Ogos sebelumnya, di mana Jemaah Menteri ataupun Kabinet pada waktu itu bersetuju supaya sebuah agensi pengurusan bencana negara ditubuhkan untuk mengambil alih tanggungjawab pengurusan bencana daripada Majlis Keselamatan Negara. Okey. Sebelum ni urusan pengurusan bencana diuruskan oleh ada sebuah unit pengurusan bencana di MKN itu sendiri. Kenapa Jemaah Menteri pada waktu itu mengambil keputusan yang sedemikian? Ya. Kerana pada tahun 2014 ada satu kejadian bencana besar telah pun menimpa negara kita, iaitu banjir besar. Terutamanya di kawasan pantai timur Semenanjung Malaysia kita. Dan bagi setengah-setengah mereka menggelarkan banjir itu sebagai bah kuning. Bah kuning. Yeah. So dalam situasi bencana tersebut banyak kerosakan yang telah berlaku. Bah kuning tersebut di mana dia telah memberi kesan kepada lebih 1.5 juta penduduk yang terkesan kepada banjir tersebut. Dari segi bilangan keluarga juga adalah agak besar, melebihi 136,000 keluarga yang terbabit dalam bencana tersebut. Dan di segi pusat pemindahan yang kita buka pada waktu tersebut ada sebanyak 1,335. So kita bayangkan satu bencana yang agak besar yang menimpa negara pada waktu tersebut. Dan dari segi infrastruktur, kemusnahan agak besar juga, di mana mengakibatkan kerugian hampir 3 bilion kepada kerajaan Malaysia. Dan rumah-rumah banyak yang musnah, rosak dan sebagainya. Dan dilaporkan juga ada berlaku kehilangan nyawa, sebanyak 25 nyawa telah hilang akibat pada banjir besar tersebut. Jadi daripada situlah Jemaah Menteri memikirkan perlu ada satu agensi yang fokus
untuk menguruskan bencana. Daripada situlah maka lahirnya apa yang kita namakan sebagai Agensi Pengurusan Bencana Negara atau singkatannya sebagai NADMA. Bila kita cakap tentang NADMA, ini pun satu isu yang bagi saya cukup penting diketahui. Ya. Dari segi pengurusan NADMA itu sendiri, apakah NADMA juga sebenarnya bekerja rapat dengan lain-lain agensi yang terutamanya bila kita bercakap tentang bencana dan sebagainya, Tuan? Of course. NADMA kalau ikut dia sebagai satu agensi di peringkat persekutuan. Dan bila kita fikir berbicara tentang bencana, dia berlaku di peringkat negeri atau daerah. Okay. Jadi of course di segi perhubungan kerjasama antara NADMA di peringkat persekutuan dengan kerajaan-kerajaan negeri di peringkat negeri dan juga daerah-daerah di peringkat daerah memang kena ada. Memang ada satu kerjasama dan bantuan. Dan juga kita juga ada kerjasama bantuan daripada kementerian-kementerian yang di peringkat persekutuan. Contohnya macam COVID ni. COVID dah jadi satu bencana hingga dah sampai ada satu krisis. Betul. Kenapa krisis? Kerana dia telah melibatkan bukan setakat COVID tetapi dia telah efek kepada ekonomi kita, keselamatan dan sebagainya. Jadi satu agensi yang menguruskannya adalah Majlis Keselamatan Negara. Majlis Keselamatan Negara yang teratas tertinggi. So kita di NADMA menguruskan bencana saja. Tetapi ada satu agensi sebagai lead agensi. Kerana apa? Kerana ini adalah bencana berkaitan dengan virus, wabak. Jadi ada satu lead agensi iaitu Kementerian Kesihatan Malaysia. So kita bekerjasama. Dan PDRM pun ambil turut serta bila ada putuskan PKP dan sebagainya, perlu ada penguatkuasaan di segi pergerakan. So polis ada di situ, ATM ada di situ, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia ada, banyak. Kita gembling, kita selaraskan semua agensi kerajaan ni untuk sama-sama menghadapi, menguruskan bencana. Bila Tuan sebut tentang COVID-19, ini sesuatu yang ialah penting juga untuk diketahui. Kita juga nak tahu sebenarnya peranan yang dimainkan oleh NADMA berkaitan dengan wabak COVID-19 ini, Tuan. Okey. NADMA ni dalam zaman COVID-19 ini, apa yang kita mainkan di sini lebih kepada di segi bantuan logistik yang kita berikan kepada pihak-pihak yang terlibatlah. Contohnya kita membekalkan peralatan-peralatan, kelengkapan-kelengkapan kepada frontliners kita seperti face mask, face shield. Itu NADMA. Itu NADMA. Dan hand sanitizer, digital thermometer, PPE dan sebagainya. So setakat ni kita telah membelanjakan satu angka yang agak besar juga untuk bantuan logistik ni yang kita bekalkan kepada semua frontliners kita, termasuklah di KKM, termasuklah polis, ATM dan sebagainya. Sampai ke bawah sana kita bekalkan segala peralatan yang diperlukan. Dalam masa yang sama juga NADMA juga bertindak dari segi pusat kuarantin. Bila mana KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia mengatakan bahawa semua rakyat kita yang disyaki ataupun telah melepasi telah menjalani saringan dan sebagainya perlu dikuarantin. So kita kena tubuhkanlah pusat kuarantin. Pusat kuarantin. So di NADMA kita pusat kuarantin ni kita bukan kita buka di hotel-hotel. Itu yang tadi kata ada yang membesar. So pusat kuarantin pun kita buat juga. Itu sumbangan NADMA. Kemudian NADMA ketika ini ada juga terlibat dalam misi bantuan kemanusiaan dan bencana yang membawa pulang rakyat kita daripada luar negara. Setakat ini untuk COVID saja kita dah ada 5 misi. Kita ada misi yang pertama Wuhan, China pada 3 Februari lalu. Misi kedua juga Wuhan, China 25 Februari. Kemudian misi di Iran 20 Mac. Kemudian misi di Itali 25 tadi 20 Mac Iran, Itali 25 Mac dan di Surabaya yang baru ni 26 April. So kita bersama dengan kementerian luar negeri menguruskan membawa balik rakyat kita yang terkandas di sana untuk balik ke sini. Kemudian dalam masa sama peranan NADMA juga dalam COVID ni kita tengok
kita membangunkan pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah yang terletak di MAEPS Serdang, Selangor. Ya. Di mana kos untuk menampung pembinaan ataupun membangunkan pusat kuarantin itu satu angka yang besar jugalah. Berjuta jugalah. Saya tak perlu sebut harga tapi berjuta. Okey. Itu komitmen kerajaan melalui NADMA. Dan sekarang ni pusat rawatan berisiko rendah COVID tu telah pun kita serahkan untuk di operasi oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga pihak Angkatan Tentera Malaysia. Saya ATM dia ada tim medical ya. So dia bersama dengan medical KKM untuk mengoperasikan di sana. Itu peranan NADMA juga di situ. Dan peranan NADMA juga kita menyalurkan dana. Dana kita ada di NADMA ini kita ada kumpulan wang amanah bantuan bencana negara ataupun singkatan kita kata KOBAN. So kita bila setiap kali bencana kita akan menggunakan pakai duit ini, peruntukan ini untuk membantu rakyat kita di bawah sana. So, banyaklah yang kita dah bantu di segi macam tadi perolehan peralatan dan sebagainya itu semua pakai duit KOBAN tadi ni. Dan kemudian untuk tabung COVID yang perkara yang kita bincangkan pada malam ni juga, itu adalah peranan NADMA di mana pihak kerajaan telah memutuskan diwujudkan satu tabung dan diuruskan oleh pihak NADMA. Setakat ni ialah saya difahamkan bahawa jumlah yang dipungut oleh tabung COVID-19 ini pun melepasi tak tahulah mungkin telah tidak mencapai seperti apa yang dikehendaki, tetapi boleh kita tahu tak berapa collection yang telah pun dibuat atau sumbangan yang telah pun diterima? Setakat hari ini 28 Mei 2020 jumlah sumbangan yang telah kita berjaya kumpulkan adalah sebanyak 42.924 juta ringgit Malaysia. Dan di segi pecahannya kita ada 1 juta ringgit yang diletakkan oleh pihak kerajaan untuk menggerakkan operasi tabung ni pada awalnya, 1 juta ringgit. Kemudian kita alhamdulillah kita dapat menjunjung kasih kepada institusi diraja, Tuan Agong dan Raja Pemasyuri Agong yang telah menyumbang sebanyak RM200,000. Kemudian dalam masa sama kita ada juga sumbangan daripada anggota pentadbiran, Menteri Timbalan Menteri dan asosiasi politiknya. Kita ada kat situ 1.5 juta ringgit. Dan yang paling besar adalah sumbangan daripada pihak korporat. Setakat ni kita telah menerima lebih kurang 50 syarikat yang telah menyumbang dan berjumlah 36.214 juta. Dan selebihnya sumbangan lain daripada individu dan sebagainya, kita telah berjaya mengumpul 3.920 juta. Jadi keseluruhan jumlah ini yang ada pada kita adalah sebanyak 42.924 juta. Saya nak tanya secara terus terang dan juga ikhlas lah. Jumlah yang telah pun berjaya dikumpul oleh tabung COVID-19 ini ialah macam Tuan sebut tadi lah, lebih daripada 40 juta. Tetapi apakah angka itu sebenarnya mencukupi untuk menampung perbelanjaan yang diperlukan dalam usaha untuk membantu ataupun ialah membantu mereka yang terlibat dalam COVID-19 ini secara ikhlasnya? Sebenarnya penubuhan tabung COVID-19 NADMA ini adalah untuk membantu. Kita pergi kepada 3 kategori. Yang pertamanya untuk tujuan bantuan makanan kepada semua rakyat kita. Kepada semua rakyat kita yang diuruskan oleh pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat. Kita salurkan duit itu kepada pihak JKM. Kerana apa? Kerana JKM dia ada jentera di peringkat negeri dan daerah. Dan di segi agihannya pun JKM dengan bantuan APM tadi, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia dan juga rela mengagihkan bantuan makanan tersebut. Dan yang kedua, kita berikan bantuan daripada tabung COVID yang 42 juta ni kepada waris mangsa yang telah meninggal dunia akibat COVID. Sebanyak sekali pemberian one off RM5,000. Setakat ni, setakat hari ini yang kematian yang dicatatkan oleh akibat daripada COVID adalah seramai 115 orang ya.
So ada sebanyak 87 orang kita telah uruskan pembayaran sumbangan. Okey. Dan yang ketiga adalah daripada tabung COVID ni tadi, kita salurkan kepada warga negara Malaysia yang hilang pendapatan akibat daripada arahan pihak Kementerian Kesihatan Malaysia untuk dikuarantinkan ataupun yang diarahkan untuk mendapatkan rawatan di hospital warded lah. Maknanya bayaran RM100 satu hari selama 14 hari maksimum. Kenapa 14 hari? Pasal itulah jumlah yang KKM kata untuk tempoh kuarantin. Yes. So kalau nak tanya tentang cukup tak cukup, yalah, kalau kita, ikut kita, hasrat kita memang kita nak beri bantuan kepada semua rakyat kita. Rakyat kita ada 30 juta ringgit. Tuan So dengan 42 juta itu memang kalau ikut tak cukup. Tapi kita menggunakan pakai apa yang ada pada sumbangan yang ada pada kita sekarang ini untuk kita salurkan bantuan ini kepada pihak-pihak yang memerlukan. Saya difahamkan juga satu jumlah yang besar juga sebenarnya belanjakan oleh NADMA, terutamanya untuk membayar kos hotel yang terlibat pusat untuk kuarantin. Pusat kuarantin itu di hotel-hotel. Jadi mungkin kita boleh kongsi bersama untuk pengetahuan penonton kita. Setakat ini hotel yang telah kita jadikan pusat kuarantin ada sejumlah 98 hotel. Okey. Kalau ikut rekod kita yang ada sekarang ni lah. Dan semua hotel ini adalah yang telah diwartakan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia sebagai pusat kuarantin. Maknanya semua urusan tentang penginapan dan makan minum individu yang diarah kuarantin ni, terutama yang balik daripada luar negara ni, semua ditanggung oleh pihak kerajaan, oleh pihak NADMA. Kita pihak kerajaan telah bersetuju untuk memutuskan kadar harga untuk setiap orang satu hari di hotel adalah RM150. So dalam keadaan sekarang ni hotel-hotel pun bila PKP hotel pun tak bergerak. Tak ada orang datang pun. Betul. Jadi ada hotel-hotel yang boleh menerima, ialah kalau ikut daripada harga 4,500 boleh jadi 150 ni. Kan? So ada hotel yang menerima, bersetuju dengan nak membantu pihak kerajaan menjadikan hotel mereka sebagai pusat kuarantin. RM150 selama 14 hari. Itu semua memang ditanggung oleh pihak kerajaan melalui NADMA ni tadi. Okey, kita akan sambung lagi tuan. Semakin menarik sebenarnya perbincangan ini, tetapi saya difahamkan kita dah pun ada pemanggil di talian sekarang ini. Ridwan dari Pulau Pinang sudah pun bersiap sedia sekarang ini. Assalamualaikum Duan. Ya, Waalaikumsalam. Assalamualaikum Cik Sakawi dan ahli panel. Waalaikumsalam. Ya. Okey, soalan saya tengok sekarang saya main cadangan cadangan. Apa langkah-langkah untuk mencegah banjir. Kita tengok sekarang yang berlaku banjir tu sebab apa dia punya infra kan. Contohnya musim drain. Dia tak buat musim drain sebab contohnya di kawasan perumahan. Patutnya dia orang buat musim drain ni. Saya tengok longkang-longkang yang kecil tu dia berlaku banjir. Patutnya contohnya kemudian dia tak buat di kawasan Pening tengok di Sebang Perai. Tengok berlaku ni baru ni di kawasan Mat Mandin. Dia berlaku banjir. Patutnya ada orang cegah, patutnya ada orang tengok okey parit ni ada apa-apa, tengok apabila berlaku patutnya dia ada feature supaya banjir ni tidak berlaku. Dia selalunya dia berlaku ada tak ada mencegah lebih baik pada mengobati. Ini dia berubat dulu. Dia tengok patutnya dia setiap hari dia ada langkah-langkah. Patutnya dia tengok kawasan yang tidak berlaku banjir. Sekarang ada berlaku banjir. Patutnya kerajaan ambil langkah-langkah begitu Kemudian tadi saya dengar dia cerita tadi mengenai salur danau. Saya tengok salur danau pun kadang-kadang dia tengok kawasan ni kawasan ada ada sokong parti Bangkang. Dia takkan pergi tu. Patutnya ada segi salur danau ni dia takkan parti politik mana. Dia akan salurkan sebab dia ni kerajaan ni adalah kerajaan kerajaan kebajikan. Kemudian saya siapa nak mau ditubuh cawangan-cawangan di peringkat negeri dan daerah supaya dia senang sikit. Sebab kita tengok sekarang kalau nak mau
dia di semua di peringkat persekutuan saja. Kalau di peringkat negeri lebih baik sebab apa? Supaya rakyat dapat apa menyalurkan dia punya info. Sekian terima kasih. Saya minta tuan dapat memberi jawapan dalam hal ini. Sekian terima kasih. Wassalam. Baik, terima kasih banyak-banyak Ridwan dari Pulau Pinang. Jadi saya ulangi lagi, topik yang kita bincang hari ini adalah tabung COVID-19. Jadi tak tahulah sama ada soal banjir itu nanti akan saya dapatkan pandangan daripada tetamu kita Encik Muhammad Azan. Apapun, kita akan berehat dulu buat seketika, dan kepada anda teruslah memberi ataupun memanggil kami di ruang bicara ini untuk bertanya apa saja berkaitan dengan isu yang sedang kita bincangkan ini. 0320 594624 dan juga 0320 594625. Kita rehat buat seketika. Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Masih lagi bercakap tentang tabung COVID-19, dan tentunya lah kita masih lagi bersama dengan tetamu kita yang berbahagia, Encik Muhammad Azan Mat Amin, iaitu Timbalan Ketua Pengarah Pasca Bencana di Agensi Pengurusan Bencana Negara ataupun NADMA. Tadi Tuan, persoalan-persoalan yang dibangkitkan oleh Ridwan dari Pulau Pinang itu, dia menyentuh tentang banjir yang kerap berlaku sebenarnya di Pulau Pinang, dan dikatakan mungkin infra yang disediakan tidak mencukupi dan sebagainya untuk cuba mengatasi masalah banjir di sana. Tapi ini mungkin tak ada kena-mengena dengan tabung COVID-19, tapi mungkin ada komen yang ingin anda sampaikan. Silakan. Ya, pertamanya saya mengucapkan terima kasih atas cadangan pandangan daripada Cik Ridwan pada Penang berkaitan dengan banjir. Banjir pun adalah bila dia dalam satu skala yang besar, dia akan jadi satu bencana. Dan pandangan tentang betul, kebanyakan banjir berlaku akibat daripada pengaliran air itu tersekat dan sebagainya, oleh parit dan sebagainya. Dan perkara ini memang saya rasa ada dalam pengetahuan pihak-pihak yang berkaitan, terutamanya macam contoh disebut tadi di mana tadi Seberang Perai, PBT di sana, SPU Seberang Perai Utara dan sebagainya. Saya rasa mengetahui akan perkara ini. Dan kami di NADMA pun kalau untuk menghadapi musim timur laut contoh yang jumlah hujan yang banyak dan sebagainya, memang sebelum tu kita akan adakan perbincangan bagaimana kita hendak menghadapinya. Persoalan yang kedua tu pun menarik jugalah tentang salur dana tu. Mungkin kerana ada kumpulan-kumpulan tertentu, ada tempat-tempat tertentu, ada kawasan-kawasan tertentu yang tidak mendapat dana itu kerana mereka menyokong parti politik yang berbeza dan sebagainya. Apakah itu betul ataupun tidak sebenarnya persepsi itu? Pada saya persepsi pandangan, tapi sekiranya kalau adalah berlaku, minta tolonglah beri makluman dan kita akan melihatlah. Kerana untuk tabung COVID ni, di segi bantuan makanan, macam saya maklum di awal tadi, kita melalui JKM, Jabatan Kebajikan Masyarakat, dan dia dibantu oleh Angkatan Pertahanan Awam Malaysia dan juga dengan rela untuk membuat serahan. Dan senarai yang digunakan pakai adalah senarai yang ada pada JKM dan juga senarai yang diambil pada sistem e-kasih ICU JPM. Okey, yang ketiga tu dia mencadangkan juga, tak tahu sama ada ini sudah pun berlaku ataupun tidak, di mana dicadangkan supaya NADMA ditubuhkan di cawangan di peringkat negeri dan tidak hanya di Kuala Lumpur lah ataupun di peringkat persekutuan. Sebenarnya walaupun NADMA tak ada di peringkat negeri dan daerah, tapi bila berlakunya bencana sebegini, kita bekerja sama rapat dengan negeri itu sendiri, kerajaan negeri, dan di daerah dengan daerah. Dan kita ada agensi-agensi persekutuan di sana. Contohnya macam tadi, Jabatan Kebajikan Masyarakat, kita ada Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Ini yang banyak membantu kita di sana. Yang menjadi macam partner penting lah kepada pihak NADMA untuk sama-sama membantu. Memang ketika ini memang tak ada lagi pandangan cadangan untuk meletakkan NADMA ni di peringkat negeri, di peringkat
persatuan saja. Okey, satu persoalan yang menarik, kita pergi kepada apa yang disebut sebagai pusat kuarantin lah, terutamanya di hotel-hotel. Dan rata-ratanya telah pun mengetahui tentang pengumuman yang dibuat. Kalau sebelum ini mereka yang diletakkan di pusat kuarantin itu duit hotel, makan apa semua dibayar sepenuhnya oleh NADMA ataupun kerajaan, tetapi sekarang ini ada peraturan baru di mana rakyat Malaysia perlu membayar 50%, kerajaan bayar 50%, dan rakyat Malaysia yang dikuarantinkan juga harus membayar the balance of 50% itulah. Jadi kenapa perubahan ini dibuat sebenarnya, Tuan? Ya, betul. Sebelum ini memang even sekarang pun kadar bayaran RM150 itu ditanggung sepenuhnya oleh pihak kerajaan melalui NADMA. Dan bila dengan sejumlah besar rakyat kita yang pulang dan kita kuarantinkan di hotel-hotel yang berjumlah 98 hotel ketika ini yang saya sebut di awal tadi, dia melibatkan satu jumlah kos yang besar kepada kerajaan kita, kepada kerajaan kita. Dia justru ialah dalam masa yang sama kita tak boleh menghalang rakyat kita daripada luar negara untuk balik ke sini. Tetapi peraturannya balik kena kuarantin. Kuarantin ketika ini di hotel. Jadi untuk nak bersama-sama tidak terlalu membebankan kerajaan, maka kita memutuskan bahawa perlu ada sharing 50% each antara pihak kerajaan dan individu yang nak balik situ. Even kerajaan pun telah memaklumkan bermula 1 Jun tahun ini kadar bayaran tu harga masih lagi RM150 untuk rakyat Malaysia, dan tetapi dari segi bayarannya 50% dibayar oleh pihak kerajaan dan 5% oleh pihak individu. Jadi, untuk warga luar, untuk warga dia akan bayar penuh. Setakat inilah daripada pengalaman Encik Azhan sendirilah. Kita tahu pihak kedutaan mungkin juga melihat kedutaan luar yang ada di negara kita juga sebenarnya perlu menanggung kos yang melibatkan warga negara mereka. Jadi apakah respon ataupun kita ada usaha sebenarnya untuk kita nak dapatkan bantuan daripada kedutaan luar untuk mengongkosi rakyat mereka di sini. Tapi ialah ada yang berjaya dan ada yang tak berjaya. Itu jadi isunya kat sini. Tapi sebalik kepada yang tadi individu nak balik ni sekarang ni, bila dia nak balik ke tanah air, mereka akan kena maklumkan kepada pihak kedutaan kita di luar. Kena mohon dan dia kena isi satu form khas yang menyatakan bahawa mereka nak balik dan bersetuju nak bayar. So daripada situ nanti kedutaan akan meluluskan untuk mereka balik ke sini. Dulu timbul satu kes yang agak mengecewakan kita lah. Ada mereka yang dikuarantinkan, selepas keluar itu mereka merosakkan harta benda di hotel dan sebagainya. Adakah isu itu masih berlaku ataupun apa yang berlaku selepas itu? Apakah pihak hotel telah pun membuat tuntutan dan sebagainya? Dia begini, ialah kita sekarang berhadapan dengan masyarakat kita dari segi pemikiran dan sebagainya. Sebenarnya sepatutnya lah rakyat kita dalam keadaan dikuarantin dalam satu tempat yang sangat baik, selesa di hotel dan sebagainya, tanpa mengeluarkan satu sen bayaran pun. Semuanya ditanggung oleh pihak kerajaan. Sepatutnya penuh rasa bersyukur. Dan bersyukur diterjemahkan dalam bentuk menghargailah apa saja yang diberi oleh pihak kerajaan. Tak sepatutnya merosakkan barangan dan sebagainya. Tetapi apa yang berlaku tu memang mendukacitakan. Tapi setakat ini yang kita terima makluman, itu sajalah kes yang berlaku. Saya rasa semua rakyat Malaysia merasa agak kecewa juga sebenarnya. Ada lagi sikap rakyat kita yang telah diberikan segalanya tetapi masih lagi ini yang dipanggil kumpulan kayangan ya. Okey, Encik Azhan, kita nak tanya jugalah tentang tabung COVID-19 ni lebih mendalam lagi. Tadi pun ada sebut tentang bantuan-bantuan yang diberikan. Bagaimana untuk mendapatkan bantuan tersebut? Apa yang perlu dilakukan oleh mereka yang mungkin dilihat layak untuk memohon bantuan daripada tabung COVID-19 ni, Tuan? Okey, seperti yang saya maklumkan tadi bahawa duit yang kita terima sumbangan ni yang sekarang berjumlah 42 juta kita salurkan kepada 3 kategori lah. Satu, bantuan makanan.
Jadi untuk bantuan makanan ini diuruskan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat dan penerimanya adalah berdasarkan senarai yang ada pada Jabatan Kebajikan Masyarakat dan juga pada sistem migrasi. Tetapi sekiranya ada rakyat yang memerlukan bantuan, tak pernah dapat dan sebagainya, maka mereka boleh mengemukakan permohonan kepada JKM lah. Kalau kita tengok JKM ni ada di peringkat negeri dan daerah. So boleh pergi buat permohonan di sana untuk mendapatkan bantuan makanan tu. Okay. Itu yang berkaitan dengan makanan. Tapi kalau yang berkaitan dengan bayaran RM5,000 itu tak boleh mohon. Pasal RM5,000 itu adalah untuk mangsa yang terkorban. Waris mangsa yang terkorban akibat COVID. Okay. Itu nama senarai semua kita dapat daripada pihak KKM yang menyalurkan maklumat kepada kita dan kita akan buat bantuan. Tetapi untuk yang bayaran RM100 satu hari selama 14 hari, itu boleh memohon. Tetapi kita kena ingat bahawa mereka yang memohon ni adalah rakyat Malaysia. Mesti warga negara Malaysia yang bekerja di dalam negara kita yang hilang pendapatan ataupun tidak mendapat bayaran gaji apabila arahan kuarantin itu dikeluarkan kepada mereka oleh pihak KKM. KKM kuarantin di mana-mana tempat lah, di rumah ke, di ILA dan sebagainya, arahan tu ada. So ada satu dia panggil macam form arahan, surat Annex 14, Annex 14 dikeluarkan kepada mereka. Ini yang mereka yang hanya diperintahkan untuk menjalani kuarantin. Bukan yang menghadapi masalah PKP yang bukan. tak boleh. Dia yang jadi isu kadang-kadang pemahaman, dia kata, saya pun hilang pendapatan. Tak boleh pergi Tetapi kerja. pendapatan saya hilang bersebab daripada PKP. Tak boleh keluar. Yang itu kita tak cover. Kita cuma cover hilang pendapatan akibat arahan kuarantin. Okey, kita nak sambung lagi Tuan. Kita ambil satu lagi panggilan yang ada di talian sekarang ini. Encik Abdullah Osman dari Seremban, Negeri Sembilan sudah pun ada di talian kita sekarang ini. Assalamualaikum Encik Abdullah. Ada dua perkara lah. Ya. Encik Sarkawi dan juga Ali Benden. Ya, silakan. Pertama sekali tentang tadi ada sebut tentang yang daripada luar negara, student sebagainya di karantin dekat di hotel. Ya. Banyak yang mempertikaikan lah kenapa di hotel, tidak di tempat di dewan dan sebagainya. Macam ada tak selari lah dengan pendapat orang ramai. Dan lagi satu tentang bantuan ni rakyat asing diberikan juga ke tidak? Itu saja. Rakyat asing. Okey, terima kasih banyak-banyak Encik Abdullah Osman dari Seremban, Negeri Sembilan. Jadi sebelum kita berehat secara ringkasnya, apa ni Tuan, mungkin boleh jawab. Untuk yang kenapa tak tempatkan mereka di Dewan dan sebagainya, kerana menurut KKM dan Kesihatan Malaysia, tempat kuarantin adalah satu tempat yang selected, yang terpisah daripada orang. Betul. So yang ada tempat yang mempunyai ciri-ciri yang diperlukan oleh Pak KKM yang kita nampak sekarang adalah hotel. Maknanya setiap hotel cuma kita perlu tempatkan seorang saja duduk situ. Dia duduklah situ selama 14 hari. Dia tak boleh keluar. Tapi kalau dewan tak boleh dah, dia dah bercampur dan sebagainya. Pasal kuarantin ni dia tak boleh terpisah daripada dunia lah. Pasal tak berlaku penularan jangkitan tu kepada orang lain. Sebab tu yang kerajaan memutuskan kita tempatkan di hotel. Sebelum ni ada juga kita tempatkan di ILA, Institut Latihan Awam. Tapi ada setengah ILA tu yang tak sesuai, tak menepati yang apa yang saya sebut tadi. Dan yang rakyat asing tak ada, kita semua memang bagi kepada rakyat kita. Mereka yang di kuarantin di tempat-tempat tinggal mereka, macam di apartmen, di kondo dan sebagainya, ini pun berlaku. Jadi apakah itu juga NADMA juga sebenarnya memberi bantuan kepada golongan ini yang dikuarantinkan di kawasan perumahan mereka sendiri? Okey, bila arahan KKM beri kepada individu itu kuarantin, sama ada kuarantin di rumah atau kuarantin di mana, so mereka akan pergi. Okey, kalau di rumah mereka kena follow lah, duduk bilik dan sebagainya. Dari segi bantuan NADMA tak ada di situ sebenarnya. Tetapi mereka ini sekiranya layak, maknanya dia warga negara Malaysia, dia bekerja di Malaysia, dan bila arahan kuarantin ni dia hilang punca pendapatan, dia boleh layak untuk memohon yang tadi saya kata bantuan RM100 satu hari tu.
Nak memohon tu macam mana tuan? Tadi Dia nak memohon, memohon kena pergi kepada website NADMA, www.nadma.gov.my. So dekat situ kita ada 3 borang di sana sebenarnya. Borang permohonan bantuan khas COVID-19, lampiran A. Kemudian kita ada juga lampiran B, iaitu borang akuan kehilangan pendapatan. Dan yang ketiga berkaitan dengan kita nak mewakilkan waris untuk penerimaan bantuan tersebut. So ketiga-tiga borang ni kena download, isilah semua maklumat yang berada di situ, dan kemudian hantar secara email ataupun secara pos kepada NADMA. So dalam website tu ada diterangkan ke mana alamat. Setakat ni yang telah pun memohon bantuan ini dan telah pun mendapat bantuan daripada NADMA, ada tak facts and figures yang mungkin kita boleh kongsi bersama? Ada tadi. Sekejap saya pun. Tak apa, tuan boleh take your time, sir. No problem. Ya. Okey, untuk yang bantuan RM100 tu setakat ni kita telah membayar kepada ataupun menyalurkan bantuan kepada seramai 227 orang. Okey. 227 orang. Dan untuk yang RM5,000 tu seramai 87 orang yang telah kita bayar. Tapi kita di peringkat NADMA kita berusaha sebaik mungkin untuk mempercepatkan. Cuma kadang-kadang ada kekangan di segi nak melaksanakan tugas tu. Macam saya kata tadi, senarai nama kita terima daripada pihak KKM. Kadang-kadang betul nama tu ada, nombor telefon ada, nombor akaun pun ada. Tetapi bila tujuan kita nak membuat bayaran, akaun tu tak tepat, tak betul. Jadi bila tak betul, kita terpaksa pulang balik kepada KKM untuk cari siapa orang ni dan betulkan balik maklumat-maklumat yang kita perlukan. Itu yang kadang-kadang dia jadi lambat dan sebagainya. Okey, kita akan sambung lagi tuan. Seperti biasalah kita diarah untuk berehat sekali lagi. Ini merupakan kali terakhir kita berehat. Banyak lagi yang ingin kita sembang-sembang. Jadi kepada anda yang sedang bersama kami ketika ini, 2 talian itu masih lagi kami buka kepada anda sebenarnya di 0320 594624, 0320 594625, dan jangan lupa kita masih lagi sebenarnya sedang bercakap tentang isu tabung COVID-19, dan tentunya kita masih lagi bersama dengan Encik Muhammad Azan Mat Amir, iaitu Timbalan Ketua Pengarah Pasca Bencana di Agensi Pengurusan Bencana Negara ataupun NADMA. Kita lihat buat kali terakhir. Baiklah, kami berterima kasih kerana anda masih lagi bersama kami di ruang bicara ini, dan kita masih lagi bercakap tentang tabung COVID-19. Sesuatu yang juga mungkin kita boleh kongsi bersama Encik Azan. Kadang-kadang ialah bagi memudahkan ataupun melicinkan peranan yang dimainkan oleh NADMA, ianya memerlukan kerjasama yang cukup baik sebenarnya pada masyarakat yang terlibat. Dan apakah ini juga nasihat anda lah kepada mereka yang mungkin setakat ini belum lagi dapat memberikan kerjasama yang diharapkan, dan itu yang kadang-kadang menyukarkan NADMA dan sekaligus dilihat seolah-olah NADMA gagal untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan. Okey, dari segi tanggungjawab NADMA untuk memberi bantuan, saya ambil contoh kepada rakyat. Memang kita sebenarnya bila kerajaan telah memutuskan tabung COVID ini diwujudkan, dan sumbangan yang diterima ni beri kepada rakyat. Kita di NADMA, dan saya percaya semualah kalau boleh anggota Perintah Awam, kita committed untuk melaksanakan hasrat murni kerajaan ni, kerana rakyat adalah segalanya kepada negara. Betul. Jadi kita cuba sebaik mungkin untuk menguruskan perkara ini, dan sekiranya kalau ada apa-apa permasalahan, kelewatan dan sebagainya, yang pertamanya rujuklah balik kepada pihak NADMA. Kita ada beri nombor talian sebenarnya. Kalau saya boleh ulang juga kat sini, kita boleh bertanya dalam bentuk email ataupun panggilan telefon. So nombor telefon 03 8870 4800, ataupun email tbbn@nadma.gov.my.
So boleh bertanya di situ. Dan seperkara lagi, saya pohon juga kepada pemohon-pemohon sebelum tuan-tuan dan puan mengemukakan permohonan, mohon baca betul-betul syarat-syarat kelayakan. Kerana bila tuan tak baca betul-betul, tuan hantar saja, jadi kita di NADMA akan menerima satu jumlah besar permohonan yang banyak yang terpaksa kita kena uruskan. Berbanding kalau kita sebagai pemohon, kita lebih bertanggungjawab, kita baca betul-betul sama ada kita layak atau tidak. Kalau kita tahu kita tak layak, kita tak perlu hantar. Kan? Situ telah membazirkan masa, even tuan-puan pun kalau email free lah, tapi kalau dari segi pos dah kena bayar dah kat situ. Tak layak, so tak perlu hantar. So kalau betul-betul layak, baru hantar kepada kita untuk kita lebih mudah untuk kita nak menguruskan perkara ini. Okey, bila kita cakap tentang tabung COVID-19 ini, Tuan, apakah dia ada masa-masa tertentu di mana mungkin tabung ini, kutipan untuk tabung ini akan dihentikan, dan juga pemberian kepada mereka yang sepatutnya mendapat bantuan daripada tabung ini juga akan dihenti? Ada time frame tak? Dia setakat ni tak ada satu tempoh masa yang ditetapkan setakat ni. Tapi kita cakap memang perlu ada. Cuma setakat ni tak ada. Tapi ianya semua bergantung kepada keputusan kerajaan. Bagaimanakah keadaan penularan wabak COVID ketika ini. Kalau mungkin kepada satu peringkat nanti wabak COVID ni telah menjadi satu perkara yang biasa saja, dan KKM dan kesihatan pun merasakan dah boleh seperti biasa agaknya, kemungkinan pada waktu itu kita akan memberhentikanlah sumbangan tersebut dan penyalurannya. Dari segi peribadilah komen dan juga pandangan Tuan sendirilah dengan langkah-langkah yang telah pun diambil oleh kerajaan sendiri dalam usaha untuk mengawal penularan COVID-19 ini. Apakah Tuan merasa berpuas hati dan melihat kepada apa yang dilakukan oleh kerajaan, terutamanya peranan yang dimainkan oleh NADMA dan juga kementerian-kementerian lain? Jadi apakah secara peribadi anda berpuas hati dengan apa yang dilakukan? Yalah, kalau dari sudut saya sebagai seorang rakyat biasa, saya sebenarnya amat bersyukur dan berterima kasih kepada kerajaan Malaysia kita di bawah kepimpinan Perdana Menteri kita yang sangat prihatin kepada rakyat, dan hasrat pemimpin kita untuk menjaga kebajikan rakyat kita, mensejahterakan rakyat kita, didukung kuat oleh anggota pentadbiran awam, terutamanya kementerian-kementerian yang seperti sebut tadi, Kementerian Kesihatan Malaysia, kami di NADMA, Polis Diraja Malaysia, ATM dan sebagainya. Maknanya kita sangat berterima kasih kerana kita punya kerajaan yang sangat prihatin. Cuma isunya kat sini, bagaimana kita sebagai rakyat respon kepada setiap satu keputusan yang dibuat oleh pihak kerajaan. Contohnya macam bila kerajaan memutuskan PKP disambung, ataupun PKP dilonggarkan sikit jadi PKPB bersyarat. So apa respon rakyat kepada keputusan kerajaan tu? Kan, kalau kita memahami tentang jerit perihnya frontliners kita, petugas-petugas kesihatan kita yang bertarung nyawa menentang musuh yang tak nampak, unseen enemy ni, kan? Dan mereka tu sebenarnya pun saudara-saudara kita. Kalau kita memahami tentang itu, harus ada pada kita untuk kita menjaga diri kita. Bila kita jaga diri kita, kita akan jaga masyarakat kita daripada penularan wabak tersebut. Maknanya respon daripada rakyat adalah sangat penting terhadap setiap satu keputusan kerajaan. Jangan kata bila kata dah PKPB, kita dah rasa selesa, dah boleh keluar ramai-ramai dan sebagainya. Sedangkan penat Ketua Pengarah Kesihatan kita, Datuk Nur Hisham, kata stay at home, stay safe, walaupun PKPB stay at home, kan? Itu harapan tu. Jadi pada saya, rakyat kita, termasuklah diri saya, untuk sama-samalah mengenang jerit perih susah payah sahabat-sahabat kita yang bertindak sebagai frontliners di depan. Kita hargailah mereka dengan cara kita
kawal pergerakan kita. Bila Tuan sebut tentang kita hargailah, barangkali ialah dengan memberi sumbangan kepada tabung COVID-19 ini juga merupakan satu tugas ataupun satu tanggungjawab yang cukup murni sebenarnya. Jadi kalau ada pihak masih lagi berminat sebenarnya, baik daripada segi korporat syarikat-syarikat korporat ataupun orang individu yang ingin menyumbang, itu apa yang perlu mereka lakukan, kepada siapa dan apa yang mesti mereka untuk lakukan? tabung COVID-19 NADMA ini, sekiranya ada lagi pihak-pihak yang ingin menyumbang, memang kita mengalu-alukan dan mereka boleh berbuat demikianlah, sumbangan. Saya sebenarnya dengan cara bank in saja. Bank in dalam akaun ada yang kita maklumkan melalui bank muamalat kita tu. So bank in saja di situ. Dan ini talian yang tertera sekarang ini. So boleh kita galakkan lagi untuk penyumbang-penyumbang untuk menderma dan sebagainya. Kita masih tak tutup lagi. Kerana ini sebagai penghargaan daripada syarikat-syarikat untuk menghargai pengorbanan frontliners kita ni tadi. Dan bagi NADMA sendirilah, janji anda selaku Timbalan Ketua Pengarah pasca bencana di NADMA sendiri, janji NADMA akan terus memberikan sumbangan yang diperlukan dalam usaha untuk membantu mereka yang menjadi bangsa COVID-19 ini. Terima kasih. Ingin saya ulangkan bahawa NADMA sangat committed dalam meneruskan tugasan yang telah diamanahkan oleh pihak kerajaan dalam menyalurkan segala bentuk bantuan kepada rakyat yang terjejas akibat pada COVID ini. Kita akan all out. Kita akan tentukan bahawa setiap satu sen yang kita terima daripada sumbangan dalam tabung COVID itu akan kita belanjakan untuk kesejahteraan rakyat kita. InsyaAllah kita committed ke arah itu. Ada lagi yang mungkin ingin Tuan sampaikan? Okey, di kesempatan ini saya mengambil kesempatan bagi pihak NADMA mengucapkan terima kasih kepada pihak kerajaan yang telah memberi kepercayaan kepada pihak NADMA untuk menguruskan perkara ini bersama dengan agensi-agensi yang lain. Dalam masa yang sama, pihak NADMA ingin merakamkan sangat-sangat penghargaan terima kasih kepada semua kementerian yang bersama bekerja, orang kata apa, bertungkus lumus untuk mengatasi COVID-19 ni, terutamanya Kementerian Kesihatan Malaysia lah. Kementerian Kesihatan Malaysia sebagai lead agency ini, kemudian PDRM, ATM, RELA yang menguatkuasakan peraturan PKP, kemudian kita ada Kementerian Luar Negeri yang membawa rakyat kita balik ke sini dan sebagainya, dan kemudian kita ada Kementerian Pembangunan Wanita melalui agensinya seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat, Yayasan Kemiskinan Negara, dan kemudian kita ada juga Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Ini orang penting kat on the ground ni yang membantu kita untuk menyalurkan segala bentuk bantuan kepada rakyat. Rela tadi ini semua. Dan juga ucapan terima kasih kami NADMA kepada pihak kerajaan negeri. Kerajaan negeri, kerajaan negeri pasal COVID ni dia melanda semua negeri. Betul. So kerajaan negeri juga telah memainkan peranan mereka sama-sama dengan kerajaan pusat untuk membendung penularan wabak ini. Dan bila kita sebut kerajaan negeri, of course lah agensi di bawah kerajaan negeri sampai ke peringkat daerah. So ini semua adalah agensi-agensi kerajaan yang sama-sama membantu. Dalam masa yang sama, kita tak boleh lupa juga terima kasih kepada pihak NGO. Banyak yang membantu. Banyak membantu NGO, syarikat-syarikat tadi yang memberikan sumbangan sampai ada yang beri 1 juta, ada satu tu sampai banyak juta, 5-6 juta pun ada. So ini semua adalah satu pengorbanan yang dilakukan oleh kita semua rakyat Malaysia dalam usaha untuk kita nak memastikan bahawa wabak
COVID-19 ini dapat kita atasi dengan segera. Okey, sebelum kita berpisah, ada lebih kurang 3 minit saja lagi. Jadi saya beri peluang lah kepada Encik Mohammad Azan untuk memberi nasihat kepada rakyat Malaysia. Walaupun mungkin trend COVID-19 itu dilihat berada dalam keadaan terkawal dan sebagainya, tetapi itu tidak harus melekakan kita untuk menghadapi realiti sebenarnya, kerana ada juga pandangan dan juga pendapat yang mengatakan bahawa kita takut berlakunya gelombang kedua serangan COVID-19 ini. Jadi nasihat anda kepada rakyat Malaysia, walaupun kita berada PKPB, tetapi ianya harus dipatuhi dan diikuti seperti apa yang dinasihatkan oleh kerajaan. Silakan. Terima kasih. Saya menyerulah kepada semua rakyat Malaysia, termasuklah diri saya. Kita kena menghargai susah payah frontliners kita bertarung menghadapi COVID-19 ini. So dengan cara ini kita akan dapat bersama-sama mereka, bukan mereka saja berjuang, kita juga sebenarnya berjuang. Betul. Kita juga membantu mengatasi COVID-19 ini. Jadi segala arahan SOP yang telah dikeluarkan, kata new norm ni oleh pihak Kementerian Sokongan Kesihatan Malaysia, kita kena patuhilah. Dari segi penggunaan face mask di tempat awam bagi yang bergejala, dan apa namanya itu, penjarakan sosial, semua itu telah dimaklumkan oleh pihak kerajaan. Maka kita di pihak rakyat kena ikuti, kena patuhi. Kita jangan berasa terlalu selesa bila mana kita tengok trend penularan ni turun. Hari ni pun turun sangat double digit sebelum ni triple, 3. So kita jangan berasa selesa. Kita kena terus ikut arahan yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan melalui KKM. Kita kena stay at home, stay safe. Kalau kita nak pastikan keluarga kita safe, kita kena safe dulu, selamatkan kita, dan insya-Allah keluarga kita dan masyarakat kita semua akan selamat. Saya doakan yang terbaik. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita berpisah dari udara, bagi pihak NADMA sendiri, kami di ruang bicara ini memberi peluang kepada anda juga untuk mengucapkan selamat hari raya kepada rakyat Malaysia yang masih lagi berhari raya sebenarnya, walaupun dalam the new normal yang agak mencabar. Betul. Silakan tuan. Okey, di kesempatan ini saya bagi pihak Ketua Pengarah NADMA dan seluruh warga kerja NADMA ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada seluruh umat Islam di dalam negara kita ini yang menyambut Hari Raya. Ini dah Hari Raya kelima. Dan dalam kegembiraan kita berhari raya, jangan kita lupakan segala arahan yang telah diberikan oleh pihak kerajaan dalam zaman raya COVID-19 ini. Tapi COVID pun COVID, tapi kita kena beraya. Kerana hari raya adalah hari kemenangan pada umat Islam. So selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Terima kasih banyak-banyak kepada Encik Mohammad Azan kerana sudi bersama kita di ruang bicara ini, dan insya-Allah mungkin di masa-masa akan datang Encik Azan kita duduk lagi untuk bercakap dan melihat perkembangan terkini, terutamanya berkaitan dengan tabung COVID-19 kerana ini merupakan satu isu yang perlu sebenarnya diwar-warkan dari masa ke semasa kepada rakyat jelata. Terima kasih kepada anda semua yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini, dan insya-Allah kami menjanjikan sesuatu yang akan kami tepati. Ruang Bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.